Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Senator PAS. Yang mana saya lihat dalam harakah dia mengatakan bahawa RUU 355 tinggal selangkah ke Parlimen. Dan saya lihat kenyataan dia. Dia kata Pakatan Harapan memegang kerajaan langsung tidak ada usaha ke arah pindaan rang undang-undang Mahkamah Syariah yang juga dikatakan sebagai RUU 355. Dia kata barangkali kerana takut dengan tekanan daripada DAP sebagai parti yang mendominasi dalam gabungan. Dan apabila saya lihat kenyataan ini dan saya lihat siapa dia senator ini, iaitu senator ini adalah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang mana beliau adalah menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya ingat senator ni dulu menjadi menteri adalah disebabkan menang pilihan raya. Rupa-rupanya lantikan politik PAS. Jadi pada saya inilah pemimpin PAS yang mana ini adalah senator lantikan, bukan ada pilihan raya, bukan daripada mandat rakyat. Dan apabila dia cuba menuduh Pakatan Harapan, ini adalah satu propaganda pembohongan besar PAS. PAS berada dalam kerajaan 31 bulan, PH 22 bulan. Daripada awal sampai ke hujung PAS tidak berbunyi tentang isu RUU 355. Tiba-tiba dia kata hanya PAS parti yang bersungguh-sungguh berusaha sehingga kita berjaya membawa RUU 355 ke fasa terakhir. Satu langkah sahaja lagi untuk dibentangkan di Parlimen pada hujung sidang Oktober ini. Malangnya terbantut kerana Parlimen dibubarkan secara tiba-tiba. Dengar ni pembohongan PAS. Apabila mereka kata nak bentangkan RUU 355 di Parlimen, ini satu perkara yang pemimpin PAS cuba bohongkan kepada rakyat. Kenapa saya kata bohong? Apabila kita nak bentangkan RUU undang-undang di Parlimen, jika undian dia gagal, jika tidak dapat sokongan, maka tidak akan diluluskan. Jadi, apabila dia cuba nak mengatakan bahawa mereka berusaha sehingga boleh nak membawakan untuk ke fasa terakhir, kalau PAS dah berusaha 31 bulan, kenapa PAS nak salahkan yang 22 bulan? Yang 31 bulan, PAS mempunyai kuasa mutlak. Yang mana dua menteri senator agama dilantik oleh PAS, timbalan menteri agama dan juga timbalan menteri agama, dua-duanya lantikan politik menjadi menteri. Tetapi mereka tidak pun berusaha untuk melakukan RUU 355. Dan hari ini, tiba-tiba dia kata, kalau tidak terbantut katanya, bulan Oktober dia boleh dibentangkan. Aduh, di sini saja kita boleh tahu inilah putal alam, putal belit pemimpin PAS. Bermaksud, pemimpin PAS kerja 31 bulan dalam kerajaan menjadi menteri agama, yang mana kita lihat menteri agamanya, timbalan menterinya, makan gaji buta. Bulan Oktober baru nak selesai. Bagaimana PH nak selesaikan? Mereka 31 bulan tak boleh selesai. PH 22 bulan macam mana nak selesai? Sedangkan PH mempunyai menteri agama yang ada integriti. Belum lagi PH nak menyelesaikan masalah tabung haji yang dirompak oleh ranun-ranun daripada Barisan Nasional. PAS apa yang PAS selesaikan? Tidak ada. Inilah juga senator yang apabila menjadi senator, menjadi menteri, langgar peraturan jalan raya. Kita ingat tak? Inilah dia senatornya. Dia pergi potong queue dekat jalan, akhirnya kecoh dalam media sosial. Jadi rakyat kena tahu bahawa pemimpin PAS cuma boleh bercakap. Yang dia nak salahkan DAP kenapa? Berapa besarnya DAP itu punya parti? Dalam parlimen kita itu, majoriti pemimpin adalah Melayu. Jadi kalau RUU 355 nak dibentangkan, ingat semua orang Melayu suka. Ingat orang UMNO suka. Kalau tidak dapat 1/3 pun macam mana nak lulus. Apalagi nak cerita 2/3. Jadi, jangan dia salahkan DAP. RUU 355 nak dibentangkan di Parlimen. UMNO tak sehaluan dengan PAS. Bersatu tak sehaluan dengan yang lain. Dengan GPS lagi. Jadi, negara kita ini, kalau kita main isu agama, dia tidak akan selesai. Jadi sebab itu, rakyat jangan terpedaya dengan dakwah pembohong besar pemimpin PAS ini. Kalau nak bentangkan benda ni, unsurkan saja, terus cakap nak bentangkan RUU 355. Tak payahlah dia nak cerita panjang lagi. Sebab sebelum PAS masuk dalam kerajaan,
PAS ni lah parti yang beria-ia menyebut tentang RUU 355 ni melaungkan sampai Padang Merbuk tu rata lah dikerjakan oleh mereka. Setelah PAS jadi kerajaan, tumbuh lalang penuh dekat Padang Merbuk tu. Jadi kalau PAS dah pun awal-awal waktu PHS memerintah, mereka dok melaungkan RUU 355, dah tentu pasti PAS mempunyai persiapan, persediaan untuk membentangkan RUU 355. Yang mana kita lihat akhirnya itulah hukum karma. Dia punya menteri agama yang ada, akhirnya Senator Idrus tu, dia sendiri jadi menteri agama, dia cakap kalau saya jadi menteri, waktu dia ceramah 3-4 hari dia ucapkan seperti itu. Akhirnya 31 bulan kawan. Jadi jangan berbohong lah. Nak salahkan 22 bulan, PAS ni, pemimpin PAS, nak berhujah, nak berbohong. Kamu baca kiraan politik, apakah dia akan kembali kepada kamu semula. Jangan kamu ludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Sebab itulah saya kata, 22 bulan dengan 31 bulan, sedangkan kerajaan Melayu Islam yang telah pun didirikan mengikut pintu belakang, tetapi mereka berbangga. Dan orang seperti senator ni juga lantikan politik. Lantikan politik ni bukan menang pilihan raya. Lantikan politik ni, senator lantikan ni, angkatlah siapa pun. Yang penting kaki bodek, kaki ampu jadi senator. Akhirnya jadi senator bukan daripada mandat rakyat. Itulah kita lihat pimpinan PAS berada dalam kerajaan yang mana mereka hanya mengaut keuntungan-keuntungan daripada jawatan yang ada, tetapi tidak memberi impak kepada negara. Kerana pemimpin PAS masuk dalam kerajaan bukan melalui mandat rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin PAS menjadi senator lantikan. Sedangkan Presiden PAS sendiri pun, kalau kita tengok, menjadi duta khas bertaraf menteri, menggunakan keistimewaan kerajaan, seolah-olah dia tidak malu. Dan akhirnya dia mengkritik DAP. Samalah seperti senator lantikan ni. Dia mengkritik pemimpin DAP yang ada dalam kerajaan, yang ada dalam parlimen. Pemimpin DAP menang pilihan raya, dibayar gaji oleh rakyat sesuai dengan kemenangan yang telah pun diberi oleh rakyat ini tadi, yaitu mandat rakyat. Pemimpin PAS seperti senator ini, dia ambil gaji bertaraf menteri, tetapi tidak perlu menjalani pilihan raya, akhirnya menjadi menteri. Tidak malu ke? Makan gaji buta, cakap banyak. Ingat, ini duit dalam Malaysia PAS punya. Ini duit dalam Malaysia adalah kepunyaan rakyat. Pemimpin PAS dah pun makan hasil rakyat. Cerita lagi DAP. Duit yang ada dalam kerajaan Malaysia ni, daripada hasil kita, ingat hasil daripada parti PAS? Tidak. Daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi, mereka harus memikirkan bahawa jangan main isu agama, jangan main isu kaum. Kerana PAS hari ini harus lihat ke depan bahawa pemikiran anak-anak muda, pemikiran rakyat sudah berubah. Dan rakyat sudah tahu bahawa pimpinan PAS hanya menggunakan agama untuk mereka menang pilihan raya. Parti PAS bukan ada cerita bukannya untuk agama. Parti PAS ni adalah parti politik yang bermain agama, isu agama. Itu dia. Kita lihat dalam ROS. Sama saja. Kita luluskan, ROS luluskan parti itu berlandaskan apa dia? Sama semua. DAP pun sama. Jadi kalau DAP tak betul, sudah pun dibatalkan oleh ROS. Begitu juga parti PAS. Jadi yang nak mainkan isu DAP ni sangat. Kenapa? Apa yang salahnya DAP? Parti PAS lah parti paling resis. Parti PAS berbilang kau boleh masuk, tak boleh masuk. Tapi ada hati nak memerintah Malaysia. Pergi belah lah. Kau masuk Sarawak kena tendang lah parti PAS. Kami akan bagi PAS dalam Sarawak ni dekat Sungai Sarawak. Kalau masuk Sarawak. Saya tak tahulah dekat Sabah boleh bertapak tak. Kalau ke Sarawak kirim salam jangan lalu. So itu pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan PAS apabila ada cuba menyerang komponen Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih.